Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'an al-'azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afida la'allakum tashkurun. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama kita menunaikan sembahyang maghrib berjamaah. Mudah-mudahan amal ibadat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur juga kepada Allah Subhanahu wa taala kerana masih lagi dipanjangkan usia kita. Mudah-mudahan dengan panjangnya usia kita dapat sama-sama kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah, iaitu kita menjunjung segala perintah Allah dan kita meninggalkan segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur juga kepada Allah Subhanahu wa taala kerana memilih kita pada malam ni untuk duduk dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan kehadiran kita pada malam ni dicatat oleh malaikat yang telah diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai satu catatan yang mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi insya-Allah malam ni kita sambung pengajian kita dalam kitab Fiqhul Manhaji jilid yang pertama, iaitu kitab Fiqh Mazhab Imam Syafi'i. Kita masih lagi bicara tajuk Al-Jabair lagi ya. Kita berhenti hari itu ni dalil no. Kita masih lagi tajuk Al-Jabair dan Al-Asaib, iaitu balutan yang diletakkan pada anggota yang patah dan juga balutan yang diletakkan pada anggota yang luka. Ini memang terjadilah dalam diri kehidupan kita. Maka berlaku yang sedemikian, maka kaedah-kaedahnya seperti mana kita sebut dah sebelum ni. Jadi malam ni kita sebut dalilnya lah. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Dalil menyapu di atas al-jabair. Dalil kita sebut dulu ni ada 3 syaratnya. Ada 3 lah kita sebut sebelum ni. Yang pertama, membasuh kawasan yang selamat. Hak kawasan selamat maka wajib kita kena basuh. Kita sebut dulu ni sebagai contoh kaki kita dulu ni kita sebut. Contohnya kita balut hanya balut
separuh saja kita balut, sebagai contoh macam ni lah. Kita balut ataupun simen kaki kita hanya separuh macam ni lah, kita buat contoh macam ni. Kaki kita macam ni, kita balut macam ni lah. Jadi kawasan yang hak selamat, kalau pada anggota wuduk kita kena basuh lah. Kalau kena pada kaki, maka kalau balut di kaki tu, di hujung kaki yang masih sihat, yang tak dibalut, maka wajib dia kena basuh lah. Ini bagi wuduk lah. Tapi kalau mengangkat hadas besar, dia tak kira mana pun. Dia tak kira mana pun. Dalil yang kita sebut sebelum ni, kisah seorang yang bermusafir bersama dengan sahabat-sahabat lain. Sahabat-sahabat ni bermusafir, nak jadi cerita, seorang sahabat terkena batu di kepala, menyebabkan luka yang begitu parah. Maka sahabat ni membalut di atas luka yang terkena pada kepala tadi ni. Di waktu malam, nak jadi cerita, yang luka di kepala tu, yang berbalut di kepala ni, seorang sahabat ni dia mimpi dan lagi mimpi. Dia nak cerita kat kita lah, bermimpi sehingga keluar mani. Jadi apabila keluar mani, nak kena mandi wajib lah. Maka sahabat ni tanyalah kepada sahabat-sahabat lain, adakah perlu dia kena buka balutan ni? Maka sahabat-sahabat lain pun beritahu, tidak ada rusaklah kena buka. Tu kita kalau nak tanya pun, biarlah kita tanya kepada orang yang mengetahui. Dan kita juga ambil pengajaran pada hadis ni. Kalau kita tak tahu, kita jangan kita jawab, kita kata wallahu a'lam. Kita tanya kepada orang yang mengetahui. Dan sekiranya kita tak tahu, kita jangan bagilah jawapan tu rasa malu, kalau tak jawab malu. Jawab juga, kita bagi hukum fatwa juga, menyebabkan jawapan yang kita bagi tu tak betul. Maka ada kalangan sahabat kata tak perlu dia kena buka. Bila nak mandi, dia kena buka dalam balutan tu. Maka dia buka ketika dia mandi, menyebabkan sahabat ni mati. Kerana apa? Luka. Apabila luka, dia buka, keluar darah yang banyak, menyebabkan sahabat ni mati. Apabila bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sebut, beritahu kamu telah membunuh dia. Maksudnya macam kita bunuhlah sahabat tu. Maka Nabi kata tanyalah kepada orang yang mengetahui. Ini kita kena tanya kepada orang yang bidang dia lah. Dia ni bidang ni, dia ni reti tentang bab fiqh, dia ni reti bab tauhid dan sebagainya. Kita pergi tanya kepada orang-orang tertentu. Jadi kalau kita tanya orang yang tidak mengetahui, mudaratnya akan berbalik kepada diri kita. Jadi dia hadis ni maksudnya apa? Dia buka. Jadi tak perlu buka. Cuma dibasuh pada anggota yang sihat saja, kita sebut syarat dia. Yang kedua syarat yang kita sebut dulu ni ialah lepas kita basuh anggota yang sihat, lepas tu kita menyapu di atas balutan. Contohnya simen ke, kain ke yang balut pada kaki kita tu macam ni. Yang mula sapu pada anggota yang sihat, basuh anggota yang sihat. Kalau kaki, di hujung kaki. Kalau di bahagian belakang ni, bahagian tumit sehingga ke buku lali, kita kena basuh. Yang kedua, sapu di atas balutan. Yang kedua, syarat yang kedua, kita kena ikut syarat ni. Tak ikut syarat ni maka tidak sah lah. Tidak sah lah, maksudnya hak kita berwuduk tu tidak sah. Syaratnya 3. Yang kedua ialah sapu di atas balutan. Balutan yang balut tu lah, iaitu kalau tadi ni balutan tu atas kaki, kita ambil bukan basuh, sapu. Dia kata ta'abudi ni kita hanya ikut arahan perintah Allah Subhanahu Wa Taala, tak perlu kita nak tanya banyak lah. Benda hak perintah Allah ni, apabila Allah dan Rasul suruh,
Kita orang yang beriman, kita hanya berkata sami'na wa ata'na. Senang ya, kita jangan jadi orang kaum Bani Israel. Kaum Bani Israel ketika Nabi dan Rasul mereka ajak buat sesuatu, suruh buat sesuatu, mereka tak mau ikut. Sehingga ketika mana di zaman Nabi Musa AS, diajak untuk berjuang, apa kata kaum Bani Israel pada Nabi Musa? Pergilah kamu bersama dengan Tuhan kamu. Kan Tuhan kamu kan berkuasa. Jadi cakap banyak. Kita tak mau jadi macam tu. Dengar sahaja perintah Allah dan Rasul, walaupun benda tu akan kita tak boleh kita nak fikir, kita hanya mampu berkata sami'na wa ata'na. Hanya kita ambil ayat sapu di atas balutan. Itu syarat yang kedua. Syarat yang ketiga kita dah sebut dah sebelum ni, ialah bertayamum. Ialah bertayamum, ganti kepada anggota yang hak kita tak basuh. Cuma kita sebut sebelum ni, kalau tayamum ni hanya untuk satu fardu sahaja. Contohnya tadi kita berwuduk tadi ni, sembahyang maghrib. Sekali lagi sembahyang isyak, tengok batal wuduk dah. Kalau batal wuduk macam biasa dan bertayamum. Tapi kalau tak batal wuduk, hanya bertayamum sahaja. Contoh tadilah, contoh kita ada, kita kadang sakit gigi tak sembahyang dah. Kita tuan-tuan, ni bukan kata sakit gigi ni, maksudnya patahkan luka, sembahyang wajib kita kena sembahyang. Jadi kalau tadi ni sembahyang maghrib, tadi ni kita sembahyang, nak sembahyang pula isyak saat lagi ni, maka saat lagi ni kalau bantai wuduk, dua-dua kita kena buat. Berwuduk pun kita kena, lepas tu kita buat hak 3 syarat tadi ni, basuh anggota yang sihat, sapu di atas balutan dan bertayamum. Tetapi kalau wuduk kita tak batal lagi lah, maka saat lagi ni hanya bertayamum. Hanya bertayamum, ganti tayamum. Sebab apa? Wuduk tak batal lagi dengan bertayamum sahaja. Jadi kita sebut dah sebelum ni. Dalil disyariatkan ialah sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abu Daud daripada Jabir radhiyallahu anhu bahawa dia berkata, hak inilah hak tadi ni, hak saya sebut tadi ni, hak tentang seorang yang mati tadi ni. Kami telah keluar bermusafir. Tiba-tiba salah seorang daripada kami kepalanya terkena batu, lalu melukakan. Kemudian ketika tidur dia bermimpi. Nak jadi cerita, hadis ni sebagai pengajaran kepada sahabat dan juga kepada umat, termasuklah kita ni berlaku sedemikian, maka kita gunalah kaedah ni. Maka dia bermimpi yang menyebabkan berhadas besar, dan apabila bangun dia bertanya kepada para sahabatnya, adakah kamu dapati keizinan bagiku untuk bertayamum? Mereka menjawab, kami tidak mendapati keringanan untuk kamu berbuat demikian. Sahabat ni kata dia nak tayamum, tapi sahabat lain jawab, kami tidak mendapati keringanan. Tak ada keringanan lah. Keringanan untuk kamu berbuat demikian, kerana kamu mampu mengguna air. Sebab dia luka di kepala, dia mampu guna air. Lalu dia pun mandi, kemudian mati. Dia mandi, menyebabkan darah keluar banyak, menyebabkan sahabat ni meninggal. Apabila kami sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kami menceritakan apa yang berlaku. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mereka telah membunuhnya. Mereka telah membunuhnya. Dan dah bagi fatwa tu tak betul, satu kesalahan, menyebabkan orang yang kita bagi tu menyebabkan binasa atas diri dia, menyebabkan mati. Jadi mereka telah membunuhnya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala membunuh mereka. Kenapa mereka tidak bertanya apabila mereka tidak tahu? Tanyalah kepada sekiranya tak tahu. Dan kita ingat juga, yang bagi jawapan juga, jangan dia bagi jawapan sekiranya dia juga tak tahu.
Kita nak kena tanya kepada orang yang tahu, dan orang yang tak tahu, kalau dia tak tahu, hanya dia jawab wallahu a'lam. Kita nak malu buat apa? Seperti mana kita sebut dulu ni, ketika ditanya kepada Imam Malik 50 soalan, hanya 4 soalan sahaja yang dijawab. Kalau kita tanya 10 soalan, jawab berapa agak-agak? 20 soalan kita jawab. Kita jawab lebih. Oi, kita ni alim. Banding dengan orang-orang terdahulu, mereka maksudnya mereka berhati-hati di atas jawapan-jawapan yang mereka bagi. Sebab apa? Takut-takut jawapan yang mereka bagi itu tak betul. Contohlah orang mai tanya kita sesuatu benda, suatu hukum, kita hanya mengetahui hanya 50-50. Kalau kita bagi jawapan, hukumnya berdosa. Kita tahu tapi jawapannya 50-50. Nak kata betul pun dah, nak kata tak betul pun betul juga. 50-50. Kalau kita bagi jawapan, hukumnya berdosa. Contohnya kita balik rumah, kita buka-buka, oh nasiblah betul. Kalau tak betul, dia telah mengamalkan apa yang kita bagi. Lepas tu dia pula beritahu pada orang lain pula. Itu kita apabila orang tanya sesuatu, benda yang kita tak pasti, kita tak tahu, maka kita jawab wallahu a'lam. Wallahu a'lam, kita tangguh dulu, nanti bulan depan kalau saya tahu, saya beritahu. Jawapan tu dia tak perlu kita malu. Sebab apa? Sebab kita semua bukan kita tahu. Bukan kita semua tahu. Tu ketika mana Imam Syafi'i dia dapat satu ilmu, dia rasa dirinya jahil lagi. Dapat satu ilmu, dia rasa dirinya jahil, tak ada ilmu. Kita ni tuan-tuan, ilmu sedikit kadang-kadang yang kita duk sebut selalu, sampai kadang-kadang Imam Syafi'i pun dia condemn lagi. Tara Imam Syafi'i orang sebut, ada pendapat mengatakan Imam Syafi'i ni hafal hadis 1 juta hadis, dia hafal hadis, banyaknya hadisnya. Kita kadang-kadang 10 hadis pun belum tentu lagi. Itu pun duk condemn dah. Panggil, bukan kata panggil Imam Syafi'i, panggil PE. Panggil PE. Maksudnya jangan kita main-main lah. Sebab mereka tu orang yang alim. Belum mengaji dengan Imam Malik, kitab Muwatta' tu dah hafal dah. Belum mengaji lagi dengan Imam Malik, tak mengaji lagi, tapi kitab Muwatta' tu dah hafal dah. Kita kadang-kadang muka surat pun kita cari tak jumpa lagi. Duk mengaji ni muka surat, muka surat berapa, muka surat pun kita tak tahu lagi. Lupa dah, muka surat pun lupa dah. Tapi Imam Syafi'i belum mengaji dengan gurunya Imam Malik, kitab Muwatta' dah hafal semua dah. Bayangkan kitab Muwatta' tu tebal mana? Ada berapa ribu hadis dalam tu. Bayangkan. Tu kata Imam Syafi'i yang kita pernah sebut sebelum ni, yang keturunannya sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namanya Muhammad bin Idris. Dia bukan nama Syafi'i. Syafi'i ni tak silapnya Tok Wannya nombor, tak silap Tok Wannya nombor 5. Imam namanya Muhammad bin Idris bin Osman bin Abbas bin Asy-Syafi'i. Nama 4 tu Syafi'i. Muhammad bin Idris bin Osman bin Abbas bin Asy-Syafi'i bin As-Sa'id bin Abu Yazid bin Abu Talib bin Hashim bin Abdul Manaf. Abdul Manaf ni adalah keturunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammad bin Idris bin Muhammad Idris bin apa tadi? Saya pun lupa. Nak ulang balik lupa dah. Yang apa ni Idris apa dia sebut dia? Lupa dah. Saya lupa, tuan-tuan lagi tak ingat. Nama Syafi'i nama Ismail Idris apa dia? Ingat tak? Tak ingat. Saya pun lupa, baru sebut zat-zat lupa dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik sambung. Baik sambung. Lalu dia pun mati. Mereka telah membunuhnya dan semoga Allah membunuh mereka. Kenapa mereka tidak bertanya apabila mereka tidak tahu? Sesungguhnya ubat kepada kesamaran atau kekeliruan itu ialah bertanya. Sesungguhnya
memadai dengan dia bertayamum dan membalut lukanya dengan pecah kain, kemudian dia menyapu di atasnya dan membasuh seluruh badannya. Inilah kaedah kita sebut syarat sebelum ni. Hadis inilah yang diriwayatkan oleh Abu Daud daripada Jabir. Inilah hak kita sebut di syarat-syaratnya hak bawah tu, iaitu dan membalut lukanya dengan percang kain, kemudian dia menyapu di atasnya. Menyapu di atas percang kain itu dan membasuh seluruh badannya. Inilah dalilnya hak kita kata iaitu tiga lah, iaitu sesungguhnya memadai dengan bertayamum, lepas tu membalut lukanya dengan percang kain, kemudian dia menyapu di atasnya dan membasuh seluruh badannya. Tiga kaedah. Macam mana hak balutan pada hak anggota wuduk yang kita sebut tadi ni, begitu jugalah kalau berhadas besar, maka kita buat yang sama jugalah. Buat yang sama jugalah, iaitu membasuh pada anggota yang sihat, lepas tu menyapu di atas balutan, lepas tu ganti dengan tayamum. Cuma kadang-kadang orang tanya, Ustaz, kalau terkena pada anggota tayamum macam mana pula Ustaz? Balut dia di tangan kita. Kan tangan kan anggota tayamum. Ataupun dia naik motor sembam ni, habis muka dia ni, muka dia habis. Pergi hospital, dia balut nampak 2 biji mata. Contoh kita buat contoh. Pergi hospital, muka ni habis dah ni. Maka di hospital dia balut nampak 2 biji mata. Macam mana buat? Sedangkan tu anggota tayamum tu kena juga. Cuma apabila dia, maksudnya dia buat macam kaedah yang sama juga, cuma saat nanti apabila dia sihat nanti dia kena qada balik. Kalau ingat, kalau terkena pada anggota tayamum, Semayang jugalah. Semayang juga. Nanti apabila dia sihat nanti dia kena qada balik. Tapi kalau dia mati, dia tidak ada hutang dengan Allah Subhanahu wa taala. Contohnya dia balut sampai setahun lah, sampai sebulan lah balut tu. Dia semayang juga walaupun kena pada anggota tayamum. Sampai sebulan dia meninggal. Jadi hak hutang sebulan semayang tu, dia tidak ada hutang dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita nak pilih yang mana? Nak qada semayang ke ataupun tak mau ada hutang dengan Allah? Jadi kalau kita sihat, kita qada semayang. Tapi kalau kita mati, lepas dah hutang kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Dua-dua boleh. Kalau kita mati, tak ada hutang dengan Allah. Cuma kalau kita sihat, tanda kita berterima kasih Allah bagi kita sihat, kita qada balik hak semayang-semayang yang kita buat. Sebab apa? Sebab kita buat tu, contohnya umpama kita semayang menghormati waktu. Menghormati waktu semayang. Walaupun ada pendapat lain kira semayang jugalah, tak payah qada lah. Cuma kita ikut pendapat Imam Syafi'i, kena qada kalau dia sihat nanti. Sebab apa? Dari segi mazhab hak benar furuk lah. Hak akidah sama juga. Tak perlu kita duk bergaduh. Kadang-kadang orang duk bergaduh juga. Boleh tak Ustaz? Saya nak ikut pendapat Imam Hanafi yang sentuh perempuan yang bukan mahram tu tak batal. Payahlah Ustaz. Dia buat bini main masjid semayang, duk naik motor sentuh pula, nak kena wuduk pula, nak kena buka pula. Ustaz boleh tak? Ikut hak imam kita batal, hak imam mereka tak batal. Tetapi ada hak benda-benda hak mereka tu berat. Contohnya semayang berjemaah adalah wajib. Mampu boleh tak kita kata? Berkorban juga adalah wajib. Contoh tentang cara berwuduk pun kalau Imam Hanafi, Imam Ahmad bin Hanbal tengok kita berwuduk, kita wuduk pun tak sah dah bagi hak mereka. Contohnya berkomor-komor, masuk air dalam hidung, bersugi bagi pendapat Imam Ahmad bin Hanbal adalah wajib. Kita baru sunat. Mereka tengok awal-awal pun dah batal dah. Kalau Imam Malik menyapu seluruh kepala adalah wajib. Kita sunat sapu seluruh kepala. Itu pun tak sama. Cuma kita jangan duk bergaduh berlapang dada. Hak kita Imam Syafi'i, pemimpin kita, ketua agama kita, ambil hak pendapat Imam Syafi'i. Kita taat kepada ulul amri kita.
Semuanya betul belaka. Hak depa pun betul, tapi cuma kalau kita bawa depa mai tempat kita, selera tak jadi. Timbul fitnah dah. Betul. Tak baca kunut contohnya kita kata bergaduh habis tapi kalau kita pergi tempat depa yang tak kunut, kita pun berlamban ada macam Imam Syafi'i pergi ke tempat yang tak kunut, dia pun tidak kunut. Meraihkan benda tu benda yang furuk, tak perlu kita duk bergaduh. Yang rugi kita lah duk bergaduh, bab tahlil bergaduh, bab talqin bergaduh, bab selawat bergaduh. Duk bergaduh tak habis kita. Bawa kita nak masuk bab, dia mai tanya bab ni habislah. Jadi tak perlu kita duk bergaduh. Baik. Sesungguhnya hak inilah kita sebut ni hak syarat ni, dia kata sesungguh memadai dengan bertayamun dan membalut luka dengan pecakai, kemudian dia menyapu di atasnya dan membasuh seluruh badan. Hak sihat basuh, hak balutan sapu di atas pecakai. Lepas tu ganti dengan bertayamum. Jadi kalau dua tempat, 2 kali tayamum. Ini pun kena ingat juga. Contohnya balutan tu ada 2, di kaki ada 2 balutan. Patah 2 kaki. Depa hantar kita 2 tengah tak tahu India kan, Bangla tu. Accident, tangan putih duk telefon lagi. Ui, tuan-tuan mungkin dia tengok ke. Dia accident di mana tu? Putus tangan ni. Dia masih tapi duk telefon lagi. Kuatnya dia. Nak abang kata apa? Ikut kaedah ni. Kalau bang maksudnya seluruh anggota badan. Tapi kalau 2 anggota yang berbaluk, maka 2 ganti dengan 2 kali tayamum lah. Contohnya kaki kanan baluk juga sampai pada kaki kanan, ganti dengan tayamum. Sampai pada kaki kiri pun sama jugalah, buat hak tiga benda tadi ni. Lepas tu ganti dengan tayamum. Tengoklah berapa tempat. Kalau 2 tempat, 2 tayamum. Kalau 1 tempat, 1 tayamum. Tayamum ni mudah sajalah. Kita belajar kita tayamum. Tak belajar ni ikutlah. Tayamum saya tunjuk walaupun tak masuk tajuk, belajar. Tak ke? Tayamum tak sampai tajuk saya nak sebut bila tayamum. Tayamum ada 2 sahaja. 2 sahaja. Iaitu tepuk yang pertama niat dan 2 kali tepuk. Tepuk niat aku bertayamum untuk nak mengharuskan sembahyang kerana Allah Taala tak di tangan di tal debu Imam Syafi'i debu yang suci. Tak di atas debu, lah debu pun ada jual lah debu. Lah mudah tak di atas debu yang suci. Lepas tu kita yang pertama sapu di muka kita. Yang pertama dengan sapu hanya satu sapu saja. Sapu macam tu dah lah, tak perlu gosok. Tak budi saja. Debu tu pun disunatkan kita bagi nipis. Tak tu bagi syaratnya. Getak dia sapu di muka kita. Tepuk yang kedua, yang tangan kiri, yang tangan kanan, belakang tapak tangan kanan letak pada tangan kiri kita. Tak macam tu. Tak macam tu. Ni tapak tangan, tak tepuk yang kedua, debu yang masih ada ni tangan kanan tak macam tu. Kita pun tolak ni. Hak ibu jari jangan kena lagi ni. Tolak macam tu sampai siku. Kita pun pusinglah tangan kanan kita ni, pusing macam tu. Letak ibu jari ni, hak kiri ni, kita pun tolak sehingga ujung jari kanan. Ini pertama. Hak kedua ni tapak kan masih lagi ada debu, tak sama jugalah hak debu kanan pun tak tangan kiri macam tu. Kita pun tolak mai belakang. Lepas tu ni ibu jari jangan sentuh lagi lah, kita pun pusing. Letak di atas pada lengan kita. Kita pun tolak mai sampai ke hujung jari ibu belah kiri. 2 tepuk saja. Tepuk yang pertama berserta dengan niat lah. Saja aku bertayamum untuk mengharuskan sembahyang. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala tepuk yang pertama ketika letak tu niat lah. Sapu muka macam tu. Sekali. Tepuk yang kedua, iaitu tepuk yang kedua, 2 tapak tangan kita ni
hak tangan kanan letak pada tangan kiri macam tu. Kanan dulu, sunat kanan-kanan letak macam tu. Kita pun tolak sampai belakang siku kita, kita pusing. Pusing tangan kanan, letak di atas lengan, kita pun tolak sehingga ke belakang ibu jari kanan. Lepas tu, hak tangan kiri, hak kanan pun samalah. Letak di atas, tangan kiri letak di atas tapak. Tapak tangan kanan kita, kita pun tolak sama jugalah. Ibu jari jangan lebih kena lagi. Kita pun tolak mai belakang siku, kita pusing tangan kiri kita. Letakkan ibu jari, kita pun letak, kita pun tolak. Sehingga ujung jari tangan kiri. Berdua tu saja. Jangan duk buat basuh telinga pula, sapu kepala dak, dua saja. Saya lagi jangan kalau dia mandi wajib dia jangan duk berguling-guling atas tanah pula. Dia dua, temu dua tu saja. Dua tepuk saja. Baik. Tempoh kita tengok tempoh di atas al-jabair dan al-asaib. Tempohnya sampai bila? Menyapu di atas al-jabair ataupun al-jabirah dan al-asaid balutan tidak mempunyai tempoh. Sehingga bila disebut ni tempoh tertentu, bahkan ia berterusan selama mana sakit. Selalunya mendapat pengesahan daripada doktor pakar lah. Doktor pakar kata pak cik abang kena mai buka sekian-sekian. Contoh kita kata buka 21 hari bulan 11 esok. Contoh. Kita balut lama dah. Dia kata pak cik abang cik ataupun abang kak mai 21 hari bulan 11 pukul 8 pagi kita buka. Maka pukul 8 pagi esok ni apabila buka, maka tempohnya berakhir. Ikut tempoh tu dia tidak ada had tempoh. Ikut nasihat di atas doktor yang bertauliah lah. Doktor yang bertauliah dia akan bagi tarikh lah. Dia akan tahulah sihat bila, sembuh bila penyakit tu, dia akan bagi tempoh kita nak buka bila. Baik, masih dah. Dan apabila sakit seperti luka dan patah telah sembuh, maka bantallah sampu dan ia wajib dibasuh. Contohnya pukul 8, pukul 9 buka, maka 9 lepas pada 9 ke atas tu maka berakhirlah tempoh sapuan, berakhirlah tempoh tayamun, berakhirlah tempoh hak kita kata tadi ni. Maksudnya kita kena buat macam biasa juga. Baik, tengok dia kata apa lagi. Sekiranya tempoh sapu telah tamat, sedangkan dia dalam keadaan berwuduk. Contohnya tadi ni pukul 5.30 tadi nak sembahyang subuh, dia berwuduk. Lepas tu dia bertayamum, dia sapu di atas balutan, lepas tu dia sembahyang subuh, sat lagi pukul 8.30 dia pergi buka, wuduknya masih ada. Macam mana buat? Wuduknya tak batal lagi. Sedangkan dia dalam keadaan berwuduk, maka dia wajib sama ada menyapu atau membasuh anggota yang terlibat, anggota yang dibuang, balutan dan juga anggota wuduk selepasnya. Ini bagi kalau wuduk sebagai contoh. Contoh pukul 8.30 kita buka, wuduk yang subuh tadi ni belum batal lagi. Jadi macam mana buat ni tak batal lagi ni? Maka apabila kita nak semayang saat lagi ni, semayang zuhur kita kata kita buat tak batal lah. Sampai kita kata buka pukul 1.45. Contoh 1.45 kita buka, pukul 12.45 kita buka, saat lagi pukul 1.05 kita nak semayang zuhur. Buka tak batal lagi wuduk kita contoh. Habis macam mana? Maka basuh pada anggota yang berbalut tadi ni. Basuh pada anggota yang boleh sambung ni? Boleh. Basuh pada anggota yang berbalut tadi. Contohnya yang berbalut tadi ni kaki kanan. Basuh kaki kanan. Lepas tu ikut turutan, ikut tertib. Lepas kaki kanan, kaki kiri. Tengok tak mana balutan.
tengok mana balutan. Kita kata tadi balutan tu pada kaki kanan. Buka pukul 1, pukul 1, 1:50, pukul 12:50 kita buka. Wuduk masih tak batal lagi, maka kita buka, buka pukul 1:50 balutan kaki kanan. Saat lagi masuk zuhur, saat lagi ni kita hanya basuh kaki kanan macam kita berwuduk. Lepas tu ikut tertib. Lepas kaki kanan, kaki kiri. Kaki kanan, kaki kiri lah. Tu kalau kita nak buat macam tu lah. Selalu kita ni walaupun kita berwuduk, kita nak berbaharu wuduk juga. Ni nak abang kata di segi hukum. Di segi hukumnya wuduk kita kalau tak batal, contohnya balut di kaki, hanya basuh di kaki kanan sahaja. Kita sunat basuh 3 kali, lepas tu ikut tertib. Lepas tu ikut kaki kanan, kaki kiri. Berbeza. Dia tengok cerita pula tentang mandi wajib. Dia kata sapu dia yang wajib basuh pada dan sembuh maka batalah sapuan. Mana tadi? Bahkan bertusan selama mana sakit. Sekiranya tempoh sapuan telah tamat sedangkan dia dalam keadaan berwuduk, maka dia wajib sama ada menyapu atau membasuh anggota yang terlibat, anggota yang dibuang balutan, dan juga anggota wuduk selepasnya lah. Kalau kaki kanan tadi, lepas kanan kaki kiri. Anggota tersebut mengikut sebagaimana diwajibkan disapu seperti kepala atau basuh seperti kedua tangan. Baik. Hukum pada ajabir balutan sama sahaja. Sama ada yang berkait dengan hadas kecil ataupun hadas besar, kecuali masalah hadas besar. Ni hadas besar ni tadi wuduk. Kalau wuduk tadi ni ada tertib. Kan kita sebut itibari pada anggota tertentu hak wuduk ni. Yang kita sebut fardu wuduk ada 6 yang kita sebut dulu ni. Dia ada itibari pada anggota tertentu. Tetapi tentang mandi wajib itibari juga. Cuma itibarinya kepada seluruh badan kita. Ini beza, dia tidak ada tertib. Sekiranya tempoh sapu telah tamat seperti dia mandi wajib dalam keadaan berbalut, kemudian setelah beberapa hari lukanya atau patahnya sembuh, maka ketika itu dia hanya wajib basuh tempat yang dibalut sahaja dan tidak wajib membasuh seluruh badannya. Contoh tadi ni kaki kanan juga dia mandi wajib dah. Pergi buka pukul 1, pukul 12.50 buka. Lepas tu dia berhadas. Dia tadi mandi wajib semua dah. Maka macam mana? Adakah dia perlu mandi wajib? Tak. Basuh pada anggota balut sahaja. Basuh di kaki sahaja. Lepas tu ada tertib dah mandi wajib? Tak ada. Basuh tentu sajalah. Cuma ni kita kias kepada hukum-hukum lain pun sama juga yang ni. Kalau berkait tentang bab wuduk, berkait tentang bab mandi wajib, sama juga kaedahnya. Sebagai contoh, orang perempuan duk lepas sembahyang, tengok duk lepas masa sembahyang lebih kurang tengah jam, tengok ada sisi ikan di tangan. Ini kita buat kias tentang hak kata ada terhalang ayat tu. Contohnya ada sisi ikan di tangan kanan. Tengok, sisi ikan. Tak kena ayat ni. Macam mana? Sembahyang tadi tak sah dah. Jadi macam mana nak wuduk? Wuduk ni adalah basuh pada anggota yang ada sisi ikan ni. Kalau tangan kanan, basuh hak sisi ikan tangan kanan tu. Lepas tu ikut tertib. Lepas tangan kanan, kiri. Lepas kiri, sapu kepala. Lepas kepala, kaki ikut tertib. Tetapi kalau hak mandi wajib, mandi wajib tadi tengok ada sisi ikan di tangan juga, cuma basuh dah sisi ikan tu saja. Sebab apa? Dia tidak ada tertib. Beza. Kita sama juga yang berkait tentang al-jabair, al-ansaib, sama juga tentang hak kaedah lain mah, kena cat ke, kena gam ke, kena apa sekalipun, kita ikut kaedah ni. Kalau berwuduk dia ikut tertib. Kalau mandi wajib dia tidak ada tertib. Basuh tantu saja. Tak perlu nak kena mandi lain dah. Basuh dah anggota tantu sahaja. Baik. Sekiranya tempoh sapuan telah tamat seperti yang mandi dalam keadaan berbalut, kemudian telah beberapa hari luka atau patahnya sembuh, maka ketika itu dia hanya wajib membasuh tempat yang dibalut sahaja dan tidak wajib membasuh seluruh badannya. Basuh tantu saja.
Tidak basuh badannya, berlainan dengan wudu. Wajib dibasuh atau disapu anggota yang berbuka, bukan balut, dan anggota wudu yang selepasnya. Beza tentu je. Sebab apa? Sebab wudu dia itibari pada anggota-anggota tu, dia ada tertibnya. Sebab tertib tu termasuk dalam rukun wudu. Dan rukun wudu tu tertib. Yang dahulu didahulukan. Kan kita sebut dulu, fardu wudu ada 6. 4 basah, 2 kering. Apa 4 basah? Muka basah, tangan basah, sapu kepala basah, basuh kaki basah. Yang kering ialah niat dan tertib. Tertib tu adalah rukun. Kena yang dahulu didahulukan, yang kemudian dikemudiankan. Ni kita habis sikit, no? Orang yang memakai balut wajib. Ni hak sebut tadi ni. Ingat ni, heading kalau orang yang balutan luka atau patah, wajib dia mengqadakkan sembahyang di atas sebab-sebab ni. Mengqadak sembahyang yang sekiranya dibalut tersebut berada dalam salah satu berikut. Yang pertama, apabila dia meletakkan balutan itu dalam keadaan tidak suci. Contohnya balutan tu ada najis dan sebagainya. Ini dia kena qadak sembahyang dia. Dan dia uzur tidak membenarkan membukanya. Dalam tu najis tapi maksudnya dia tak boleh buka. Ada najis, maka ataupun ubat-ubat yang najis, atau ada benda-benda yang najis, memang tak boleh buka. Kalau buka mudarat bagi dia. Jadi yang ni dia kena qadak. Sembahyang macam tadi kena sembahyang jugalah. Mana tahu celah-celah tu kalau dia mati, dia tidak ada hutang dengan Allah. Sembahyang hanya sembahyang menghormati waktu sahaja. Yang kedua, balutan itu berlaku pada anggota tayamun yang kita sebut tadi ni. Anggota tayamun ada berapa? 2 je, iaitu muka dan tangan. Kalau kena balutan pada 2 anggota ni, maka kena sembahyang. Tapi lepas nanti sihat nanti, dia kena mengqadakkan balik sembahyang dia. Kalau dia sihat. Yang ketiga, apabila kawasan yang sihat dibalut melebihi kadar, ini pun sama juga. Kena di ujung jari tapi balut satu kaki. Ini pun sama juga, kaedah juga. Sakit sikit saja, tapi dia balut sampai lebih anggota. Kena luka di ibu jari tapi dia pergi balut sampai ke tumit tu. Maksudnya lebih hak daripada anggota yang sakit. Jadi kita habis tajuk tu. InsyaAllah lepas ni kita akan masuk pada tajuk yang baru, iaitu mandi, hukum dan jenis. Ini juga penting, sangat penting. Hak berkait tentang bab mandi sangat penting. Sama juga dengan berwudu. Angkat hadas kecil dan juga angkat hadas besar ni benda yang sangat wajib. Termasuk yang kita sebut dulu ni, termasuk dalam salah satu soalan ketika mana kita nak meninti sirak nanti ni, di sana ada roblok. Salah satu roblok ialah bersuci. Kita esok ni di akhirat, besok ni kita akan lintas sirak. Tengah kita dengar siratal mustaqim, bukan sirat mustaqim. Sirat mustaqim ni jalan yang lurus. Itu bukan sirat yang tu. Ini sirat titian. Yang di sana Nabi kata yang lebih tajam daripada pedang, yang lebih halus daripada rambut. Yang di sana Nabi sebut ada 7 roblok. Salah satu roblok ialah bersuci. Jaga tak settle bersuci kita, maka kita akan ditarik oleh pengawet yang akan tarik kita masuk ke dalam jurang api neraka Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Dengan tidak sempurna mengangkat adan kecil, tidak sempurna mengangkat adan besar, sembahyang kita tidak sah, haji kita tidak sah. Ini kena jaga. Balik bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, Allah kata auzubillahi minasyaitonir rajim wa qadimna ila ma amilu min amali faja'alnahu haba'an manthura. Kami tujukan perbicaraan di atas apa yang mereka lakukan, mereka sangka baik, tapi kami jadikan dia umpama debu yang berterbangan. Tu kita mengaji ni, alhamdulillah lah. Sekurang-kurangnya kalau dulu kita silap, cepat-cepat kita bertaubat kepada Allah. Tapi kalau tak mengaji, ni kita esok ni berat kan tak? Esok kita sampai esok tentang 4 rukun-rukun sembahyang. Kita tak boleh nak beza yang mana rukun yang mana sunat pun sembahyang tak sah dah. Tak boleh nak beza. Orang tanya kita Fatihah tu apa? Dia rasa macam sunat apa? Tak boleh beza hak mana sunat, rukun tak boleh beza. Yang tu pun sembahyang kita tidak diterima oleh
Allah Subhanahu Taala. Jadi alhamdulillah hak kita mengaji ni sekurang-kurangnya walaupun dulu ni kita tak tahu, lah kita tahu yang dulu ni Allah Subhanahu Wa Taala maafkan kita, tak perlu kita nak qada balik dah. Tu kita untung kita mai duduk dalam majlis. Insya-Allah tuan-tuan, nanti kita akan sambung esok ni mandi dan mandi, hukum dan jenisnya, wallahu a'lam. Marilah sama-sama kita tangguh kuliah kita pada malam ni dengan tasbih kifarah dan surah subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina ila siratikal mustaqim. Allahumma aghina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa jamilna bil afiyah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin khatimil anbiya mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salam salim walhamdulillahi rabbil alamin. Sekana billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.